Bangun. Tu, kain baju banyak tu kat belakang. Bebas tu. Mak Ina segugut ni, Mak. Ada apa kisah kau segugut? Bangunlah. Kau tak nak bangun aku ampung kamu. Bangun. Betul semua orang cakap. Anak yang lahir tanpa kasih sayang mak macam Mila. Biadab. Ya. Memang Ina biadab dengan Mak. Tapi Mak yang hina Ina. Salah Ina ke Ina tak ada Mak? Salah Ina ke? Mak sebagai orang tua patutnya Mak lebih faham ni tidak. Mak api-apikan lagi kita orang. Kalau macam ni lah perangai Mak lagi baik tak ada Mak lah. Ina nak Mak mati. Ina nak Mak mati. Ambil tolong Mak Ambil. Mak? Mak dengar tak ni? Oh, seronoknya tengok dia takut. Seronoknya. Pandang sini. Nak tengok muka tu. Sini, pandang sini. Tapi... Ina mengucap, Ina. Ina mengucap, Ina. Terganggu emosi saya. Kita tak tahulah nak cakap sebab apa yang dikongsikan tadi tu, itulah sememangnya kesan gangguan tekanan emosi. Siapa yang mengikuti drama tersebut akan memahami situasi di mana sebagai seorang menantu dah menelan dan menahan emosinya selama ini dan akhirnya padahnya itu yang kita saksikan sebentar saja tadi. Dan kita akan mengulas lebih lanjut tentang itu antara situasinya. Banyak lagi kisah benar yang berlaku dalam masyarakat berpunca daripada emosi yang tidak terkawal dan pada hari ini kita bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor, Ketua Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Terima kasih Doktor bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Doktor pun tengok drama tadi katanya. Layan. Ya, layan kan. Tapi sebenarnya itulah kita tak boleh lari daripada senario yang berlaku dalam masyarakat kita kan, tekanan emosi. Kadang-kadang ada pihak yang mendesak, kita simpan. Tetapi yang simpan tu sebenarnya dia akan membeku dan menjadi tekanan emosi, seterusnya dia meletup. Yang kita tak nak dalam terkesan dalam ahli keluarga kita dan sebagainya. Bagaimana untuk kita nak mulakan perbincangan kita hari ini, Doktor? Apa perbezaan kalau kita boleh kita sentuh secara dasarnya kecelaruan dan juga kita punya gangguan ataupun tekanan emosi? Okey. Saya tertarik dengan soalan itu kerana dalam kehidupan kita yang serba colourful ini kan, setiap orang daripada kita ni memang menghadapi isu atau challenges. Tak kiralah sama ada kesan daripada tak cukup duit, tak cukup masa, mungkin macam Farin dengan Fatin sendiri tak cukup masa nak spend time dengan keluarga, family dan minta maaf keluarga family samalah kan, dan juga kawan-kawan. Tetapi what I'm trying to say ialah perbezaan dia memang nampak. Apa itu gangguan emosi? Gangguan emosi itu apabila berlakunya sesuatu dan dia dalam masa yang singkat itu, kita memang semua mempunyai emosi, betul? Sekiranya kalau kita, macam Farin tadi, bila Farin tengok drama tu, you kata you stress tadi kan? Betul, contohnya. Terkesan kan? So itu adalah perasaan kita, feeling kita, emosi kita. Dan tetapi bila bezanya dengan kecelaruan, ia mengambil masa yang lama. Macam tadi kalau kita tengok drama tu, mungkin dah lama terkesan daripada mula berkahwin sehingga akhir. Jadi dia dah simpan lama sangat dan sekiranya ia melebihi 6 bulan dan kadang-kadang up to 1 year, dia boleh menjadi kecelaruan. Itu sebabnya kita katakan perbezaan kecelaruan dan gangguan itu sendiri. Kalau gangguan, stres itu kita keluarkan, dia boleh tak ada, tak apa. Okey, contoh macam saya sekarang kan, mungkin sedikit stres, dapat je air, saya okey. So itu mungkin ada sedikit gangguan emosi yang singkat. Kecelaruan pula bila dia mengambil masa yang lama. Tetapi gangguan emosi ini dia terpalit pula dengan perbezaannya kesihatan mental dan juga penyakit mental. Itu pun ada perbezaan ya. Tetapi macam kecelaruan tadi bila dia mengambil masa yang panjang. Itu perbezaan dia. Okey, jadi itu topik kita hari ini ialah gangguan emosi membawa pada. Okey, saya ringkas apa yang kita boleh faham. Gangguan emosi itu memang akan wujud kepada setiap manusia sebenarnya. Betul. Tetapi apabila ianya tidak dikawal atau tidak diatasi dari awal, akan menjadi mungkin satu kecelaruan dan itu yang akan membawa padah. Okey, baik. Jadi di sini kalau kita nak lihat sebenarnya emosi adalah fitrah manusia. Semua orang ada. Tetapi untuk memanjangkan lagi lah apa itu kecelaruan yang di mana emosi ini membawa padah, bagaimana ianya boleh membawa ke arah itu?
maksud kecelaruan dan apa lagi faktor-faktor lain? Ya, ke arah kebinasaan kita kata ya. So bila kita katakan tentang dalam kehidupan, bila contoh baru ni kita baru keluar daripada pandemik COVID-19, ramai di antara kita yang tiada pekerjaan, ramai juga di antara kita yang mungkin kehilangan orang tersayang. Dan bila kita melalui fasa ini, kita telah melalui satu fasa krisis atau kehilangan, kita panggil grief atau trauma experiences. Ini juga boleh terjadi kalau kita lihat dalam askar contohnya yang balik berperang, yang mereka melalui emosi memang terganggulah. Orang kata mereka tak nak untuk merosakkan keadaan, tetapi mereka perlu melaksanakan tugas. So ini adalah satu yang boleh membawa kepada kecelaruan. Dan bagaimana ia boleh membinasakan kerana mereka ini tidak boleh lagi berfungsi seperti biasa. Contoh tadi saya katakan, kalau kita gangguan emosi, kita boleh keluar daripada benda itu. Tapi kalau kecelaruan, dia tidak boleh lagi berfungsi secara biasa. Kefungsian itu dia terpalit kepada yang macam mungkin tadi ada psychological makeup. So kita kena faham bagaimana emosi yang kita pendam yang terlalu lama, yang tidak diselesaikan, inilah yang boleh membawa kepada kebinasaan diri. Sebab Farin, logically, kalau kita berasa emosi terganggu, kita akan berasa macam tak nak jumpa orang, kita akan marah mungkin. So dia ada kesan-kesan lain ya, yang disebabkan oleh gangguan emosi yang disimpan lama ini menyebabkan kecelaruan. So trauma experiences ini juga mungkin tadi saya dah sebut berbeza kepada setiap orang. Mungkin pada seseorang itu adalah trauma, okey, contohnya kehilangan wang. Mungkin dia boleh jadi trauma bila dia melibatkan hilangnya rumah, tetapi mungkin cara orang lain menangani masalah itu berbeza, dan pada dia okey, itu adalah satu gangguan emosi dan bukannya boleh menyebabkan sesuatu trauma yang lebih buruk. Ya. Okey, dan kita beri fokus untuk gangguan emosi ni. Secara senang untuk kita fahamlah. Gangguan emosi, kalau kita tak bendung dari awal, kalau kita tak ada solusinya, dia boleh menyebabkan kecelaruan. Okey, sekarang kita fokus mengenai gangguan emosi. Apa agaknya simptom-simptom? Kalau kita tahu melihat kepada gangguan emosi ni, kadang-kadang kita kehilangan orang tersayang pun boleh mengganggu, ada masalah keuangan pun juga boleh mengganggu, masalah peribadi pun juga. Selain daripada itu, doktor? Okey, tapi sebelum tu saya nak terangkan dulu apa itu gangguan emosi, bagaimana kita boleh dapat gangguan emosi ya. Ini yang saya sebut tadi, psychological makeup. Okey, psychological makeup ini kita kena faham ialah kesejahteraan diri kita. Kalau saya nak sebut dengan cara mudah ialah PET ya, PET, iaitu pemikiran kita, emosi kita dan tingkah laku kita. Dan bila kita berfikir secara negatif ya, Farin, dia akan menghasilkan satu perasaan yang negatif. Dan ini akan menghasilkan satu tindakan pula, tingkah laku kita. So semuanya tak okeylah. Sini tak okey, sini tak okey, dan tingkah laku you mesti tak okey, dan dia akan memberikan kesan kepada apa dia? Physical health pula, dan kita akan sakit. So simptom-simptom yang kita boleh lihat adalah tak cukup tidur. Lepas tu kita mula rasa macam sakit hati dengan orang, irritated easily kan. Dan kita mungkin kehilangan, orang kata apa, selera untuk makan. Dan bila kita nak bercakap tu pun kita tak suka. Kita tak suka dikelilingi orang. Ataupun mungkin tadi di awal sesi tadi Farin ada kata saya mempunyai sedikitlah, walaupun kita bergurau, tapi kita pandai sorok sebenarnya. Dia juga orang yang pandai sorok. Itu juga yang kita risaukan. Sebab kita tak tahu dia boleh membawa kepada satu lagi keadaan yang lebih membimbangkan. Mungkin stres, lepas tu kebimbangan dan bawa kepada depresi. Ya. Tetapi stres tu kita tahu dia tidak terus kepada depresi. Tapi kita risaukan itu. Jadi simptom-simptom dia banyak. Sakit perut di dalam kanak-kanak. Sakit perut pun sebenarnya punca dia adalah daripada stres. So itu adalah simptom-simptom dia. So Farin lagilah kena pasti kalau anak tu sakit perut ke, kalau kita sendiri sakit kepala dan boleh menyebabkan migraine, itu adalah simptom-simptom berbeza dengan setiap individu. Okey, dan kita kena sentiasa sensitif dengan keadaan itulah. Okey, baik. Apa yang penting sekarang ni kepada para penonton adalah kita tahu gangguan emosi itu boleh diurus dari awal. Jadi apa kata kita terus saja macam bila kita ada simptom-simptom tadi, apa yang harus kita lakukan?
Okey, bila kita ada simptom-simptom tadi, first kali ialah kita kena balik kepada memahami diri sendiri. Sebab kita kena faham dua aspek besar ialah bagaimana kita mengawal. Farin sendiri sebut tadi, bagaimana kita nak mengawalkan emosi itu sendiri. Dan ia selalunya terpalit cara pemikiran kita. Pemikiran yang tidak rasional inilah yang membawa kepada emosi itu sendiri. Dan fitrah manusia ni dia kalau dah rasa sedih, dia akan rasa sedih tu lama. Kalau dia marah, dia lama nak marah. Dia susah nak keluar daripada perasaan. Itu ialah fitrah manusia. Tetapi kitalah kena kawal diri kita. Kita kena tell ourselves that I want to keluar daripada masalah ini dan I can do this. Dan satu lagi ialah bagaimana cara dia bila kita sendiri sentiasa tell ourselves, saya tak okey. Saya ni memang tak boleh move on lah. Kan tak boleh move on. So tanpa disangka kita sebenarnya telah memberikan kata-kata kepada diri kita. Kalau dalam psikologi kita sebut self-fulfilling prophecy, di mana you mula percaya. Jadi keadaan dia ialah you kena kawal cara pemikiran. Semuanya kita ada pilihan. Betul kan? Kita ada pilihan bagaimana kita nak keluar daripada situ. Dan hendak tak hendak hidup ini perlu diteruskan. Kita perlu bangkit semula. Dan we have to tell ourselves, tadi yang saya kata tidak rasional itu, kita kena menjadikan ia satu pemikiran yang rasional dan yang akan menghasilkan emosi yang positif, insyaAllah. Okey, dan mungkin juga kita bercakap mengenai simptom-simptom ni kan, doktor. Ada atau tidak, pernah atau tidak berlaku mereka yang mempunyai gangguan emosi ini, mereka ada sedikit orang kata terkenang zaman sebelum ataupun halusinasi ataupun mereka ada hayalan mereka sendiri. Dan fikir bukan-bukan kadang. Lagi banyak dia beremosi, lagi mengarut pergi dia. Dan ini mungkin kalau mereka bersendirian dan mungkin doktor boleh sentuh juga apa antara peranan orang di sekeliling kalau untuk kita nak membendung. Saya suka tadi bila ada sebut bersendirian. Kalau kita lihat banyak kes yang berlaku sewaktu pandemik COVID-19, mereka harm diri mereka ataupun menyakitkan, melukakan diri mereka ataupun kita tak nak sebutlah kepada apa yang lebih membahayakan diri mereka. Tapi itu banyak berlaku apabila berlakunya mereka bersendirian. Dan bila kita kata bersendirian, ini adalah satu aspek yang kita kena bantu orang ramai tadi memainkan peranan. Kenapa? Sebab kita boleh support sistem kita perlu kuat. Dan selalunya Farin, saya nak tanya Farin, sorry saya pula yang bertanya soalan. Kalau Farin nampak orang berjalan di tepi jalan tetapi mereka berpakaian compang-camping, lepas tu cakap sorang-sorang, apa yang Farin sebut tentang orang itu? Apa? Saya akan nampak, saya kata mungkin orang ni ada masalah, mungkin kalau senang cerita ada masalah. Tak, tapi betul bila kita tengok kenapa orang ni ada masalah ke, ada apa ke, tapi sejujurnya saya taklah mungkin berhenti dan tanya awak kenapa dan sebagainya, tapi itu yang bermain dalam fikiran saya. Okey, Farin ni orang yang hebat, baik. Tetapi selalunya stigma masyarakat dia akan kata, minta maaf saya sebut, mungkin orang ini orang gila. So ini yang saya ingin bangkitkan, bahawa kita ada stigma dalam kalangan masyarakat yang bila kita lihat orang itu mula bersendirian, kita mulalah orang kata apa, membawang, bercerita dia ni tak nak campur kita. Tapi kita tak nak lihat daripada perspektif lain yang mereka ini mungkin terkesan. Mereka ini mungkin ada perlukan bantuan. Jadi the first thing, pertama sekali yang kita perlu buat ialah jangan menilai. Kita tak boleh menilai orang. Okey, kita perlu hilangkan stigma masyarakat tu. Kita kena listen, mendengar. So kita kena mendengar, dan bila kita dah faham, barulah kita boleh bantu. Tapi mudah untuk kita jatuhkan orang kata tu penilaian. Kita judge orang tu. Dia ni gila, dia ni tak okey, dia ni sakit, dia ni sombong. Itu yang kita biarkan aja, kita tak bantu. Kan? So the least we could do, selain daripada kita jangan judge, stigma tu kita elak, kita beri bantuan daripada segi mendengar, kita hulurkan bantuan. Kalau tak boleh, kita boleh call talian kasih, sentiasa ada. Okey, 15999. Tadi kita sempatlah juga bersembang-sembang dengan doktor kan, yang mana kalau selalu orang bercakap wanita ni, awak ni beremosi lah. Emosional lah kan. Lelaki dan wanita selalunya, betul ke wanita lebih beremosi, doktor? Ataupun lelaki ni memang sifatnya macam diorang
lebih simpan? Awak jangan tanya benda yang dah memang betul. Okey, tersenyum saya mendengar soalan ini. Tapi soalan yang baik Farin, sebab sebenarnya kalau kita lihat daripada kes-kes trauma, lelaki memang suka menyimpan. Mereka ni kadang-kadang tak suka untuk mereka mengalirkan air mata. Wanita itu fitrah kita ialah untuk bila kita katakan suka meluahkan. Kita meluahkan. Tapi meluahkan kita kena hati-hati. Okey, kita kena hati-hati dengan siapa yang kita share. Tetapi lelaki dia pendam. Bila dia pendam, dia tak nak kongsi. So support system kat situ mungkin suka sikit untuk lelaki, tapi kita kena carilah. So di sini kajian telah menunjukkan berbalik kepada trauma kes-kes trauma sebenarnya dalam kalangan lelaki 60% lelaki lebih tinggi daripada, maksud saya 60% daripada populasi lelaki terkesan berbanding dengan wanita. Oh, lelaki lagi tinggi. Ya, 50% sahaja. Kenapa? Ini sudut yang trauma tadi itulah. Ya, ini sudut trauma. Kenapa? Sebab kita meluahkan, kita mencari, kita sering beremosi, kita nangis. Okey, kita meluahkan perasaan. Jadi dia berkurang dalam konteks kaunseling, kita sebut katarsis. Kita dapat kelegaan emosi. Jadi saya nak sarankan kalau ada tu jangan simpan, luahkan. Lelaki pun boleh luah juga dengan wanita. Tapi saya rasa kenapa lelaki 60%? Pasal perempuan luahkan kat lelaki. Lelaki jadi stres. Lelaki jadi gangguan emosi. Tapi tak mengapa. Tapi itu secara dalam nada seriusnya memang itu adalah fakta di mana kalau kita digalakkan untuk bercerita, untuk berkongsi. Dan saya kira untuk fakta pada hari ini, statistik hari ini juga menyatakan bahawa lelaki juga harus bijak untuk meluahkan emosi mereka. Betul. Dan sebenarnya tak salah pun untuk kadang-kadang kita nak menitiskan air mata, sebab bila kita dah menitiskan air mata, mata cantik kan lepas tu. Dia bersinar. So it's good also you dapat melegakan emosi juga sebenarnya. Ronaldo itu kalah pun dia menangis. Dia tak malu. Jadi tak salah, luahkan sahaja kan apa yang kita rasa. Okey, kita nak sentuh sikit komen-komen kita di ini. Terima kasih banyak-banyak penonton yang mana kongsikan. Daripada Zahid Paan, betul emosi paling tak boleh tahan diri ialah pemergian orang yang kita sayang, seperti ibu bapa kita. Mereka sudah pergi tak kembali lagi, terus menangis. Budak kecil. Tapi ini memanglah kita tak boleh lari daripada perasaan sedih tu kan, doktor? Okey, dan satu lagi, ini juga agak menarik juga daripada Maya Muhammad. Ada orang dari kecil lagi sudah kena mental torture sehingga ke usia emas akibat dari gangguan keluarga sendiri. Memang susah untuk menjauhkan diri dari keluarga. Bagaimanapun jangan bagi power kepada siapa pun untuk menganiaya kita. Semua orang ada hak untuk bahagia. Mungkin satu lagi kita nak kongsikan. Okey, ini pada Rosita Limat pula. Saya Rose, kalau saya marah, saya diam. Sekejap saya tarik nafas dan dalam dan duduk, ambil telefon, dengar lagu dalam 30 minit baru lega. Oh, ini tips ni. Dia tenang mengasingkan saja. Untuk eliminate. Kan, untuk mengasingkan. Betul. Okey. Doktor, tentang tips ini juga, macam doktor katakan tadi kan, sebenarnya bila gangguan emosi, cepat-cepat kita asingkan, cepat-cepat kita lenyapkan dia. Jadi bagaimana tips terbaik apabila kita dah sedar kita dalam keadaan yang emosi kita terganggu dan terus untuk kita hapuskan? Okey, selain daripada saya kata tadi kan, berbincang dengan kawan-kawan yang boleh dipercayai, okey. Kita juga kena kenal pasti bagaimana ia mengganggu tekanan yang kronik ni ya. Kalau dia terlalu kronik, kena pergi jumpa dengan helping professions ya. Contohnya kaunselor, psikologis, psikiatri, kena dapatkan bantuan. Tetapi tips yang lebih baik ialah kita kena kenali diri kita. Contohnya kadang-kadang kita tak sedar mungkin saya kaunselor, bila saya bawa kereta saya bukan kaunselor, topi kaunselor terbang pula. Dia jadi road rage pula. Nauzubillah min zalik. Jadi kita kena kenali diri kita sebelum kita nak marah. Saya nak sarankan guna tips 3R. Apa itu 3R? 3, retract dulu. Undur macam you kata tadi. Undur. Lepas tu 2, rethink. Berfikir semula dan last kali barulah kita respon. So dengan begitu bila kita nak respon tu bukan dalam keadaan marah. Dan kita juga mungkin Farin kan, Fatin, kita boleh bayangkan kita berada dalam satu tempat yang menarik. Macam saya sendiri, saya suka dengar bunyi hujan. Mungkin di luar sana mereka ada boleh healing. Bayangkan mereka healing lah. Cara mereka heal ialah bayangkan pergi naik bukit ke mana ke. Kita boleh membayangkan sebenarnya. Dan selain daripada itu, teknik mindfulness juga kita boleh guna pakai, iaitu breathing technique yang you kata tadi. Kita breathe in 4 saat, kita pause 4 saat, kita breathe out 4 saat, kita pause 4 saat. Mula-mula kita buat laju sebab kita tak biasa. Lama-lama 4 saat tu kita perlahankan. Dan yang paling utama sekali ialah kita kenal pasti apa punca dia. Punca, trigger point dia. Kalau trigger point dia seseorang, kita jauhkan diri kita. Tetapi trigger point itu memang kita kenal pasti. Perlu kenal pasti, dan itu ialah
perkara paling penting kita kenali diri kita lah. Betul, saya setuju apa yang doktor katakan tadi. Sebenarnya kadang-kadang ada orang beremosi, kita lihat mereka marah-marah, mereka panas baran sebagainya. Apabila kita tanya, kadang-kadang mereka sendiri tak pasti apa punca dia. Jadi ini yang kita perlu ketahui supaya dia punya masalah pokok tu dapat diselesaikan dulu dan diketahui. Okey, ini ada satu yang menarik tau. Daripada Ima Edi ni, ini saya nak tanyakan. Nak luah dekat orang, kadang-kadang orang tak faham apa kita rasa. Hari-hari pendam sendiri sampai stres. Macam mana kita nak cari orang yang betul? Orang kita. Kadang-kadang kita yang jadi pendengar pun kita tak tahu bagaimana kita nak menjadi pendengar yang baik. Betul. Kadang-kadang siapa tadi Ima ya? Okey, Ima. Stres itu adalah part of us. Dia adalah sebahagian daripada kita. Tak normal kalau kita tak ada stres. Okey. Stres itu sebahagian daripada kita, cuma bagaimana kita nak luahkan, nak mencari orang yang boleh dipercayai. Kadang-kadang banyak yang saya dengar ya, yang bila kita kata kita percaya kat seseorang itu, tapi bila gaduh, alamak dia bercerita ke orang lain, dia bercerita habis terbuka. Jadi kalau betul-betul kita nak menjadi seorang pendengar yang baik, kita perlu mendengar dan tak judge. Tadi saya dah kongsikan. Dan nak mencari seorang pendengar, you sendiri tahu siapa yang boleh bantu untuk mendengar. Dan saranan saya, stigma masyarakat di luar sana ialah kalau berjumpa dengan kaunselor, mungkin kaunselor mahal bayarannya, mungkin takut nak jumpa kaunselor. Kaunselor pun bercerita, tidak, kita ada etika kerahsiaan. Saranan saya, pergilah berjumpa dengan pakar. Kaunselor ni sekadar berbual. Jadi bila kita mendengar, you dapat luahkan, kita tahu cara yang baik. Sebab selalunya bila kita menjadi pendengar, kita tend to advise, kita nasihat. Mungkin nasihat saya tak kena dengan Fahril dan Fatin. Jadi nasihat itu adalah bukan satu perkara yang mungkin sesuai, tetapi nak menjadi pendengar, kita faham kita berada dalam apa orang kata kasut orang tu. Tapi ingat kasut kan dia berbau sikit kan. Selalu saya kata begitu. Jadi keluar daripada kasut tu balik. Kalau tidak kita menjadi pendengar, kita pun stres. So kita kena keluar daripada keadaan itu juga. Cumanya tips daripada saya, kalau nak mencari seorang pendengar yang setia, the best thing is kalau kita orang Islam, we'll go back to God lah, kita solat. Tetapi kalau mereka yang bukan beragama Islam di luar sana, kita tahu cara yang lebih sesuai untuk diri masing-masing. Dan itu kata kadang-kadang bercakap, bukanlah kata bercakap sendirian, tetapi doa pun sebenarnya satu bentuk luahan. Walaupun Tuhan itu kita tidak nampak, tapi dia satu yang menenangkan sebenarnya. Sangat. Okey, doktor, boleh saya nak tambah sedikit berkenaan dengan kalaulah sekiranya di tempat kerja kan, kita masing-masing ada masalah tersendiri. Wajar atau tidak untuk kita ambil masa kita sekejap untuk kita jauhkan diri daripada orang ramai, untuk kita tenang, dan juga kita tak nak orang kata kaitkan mereka dengan masalah kita. Adakah itu tindakan yang betul? Itu adalah satu tindakan yang baik juga, kerana kita orang kata apa, try to solve your own issues, menyelesaikan masalah you sendiri. Tetapi sebenarnya ambil masa tu untuk bertenang. Masa bertenang, betul tak? Sebelum kita nanti affect pula dengan kawan-kawan tu, kita risaukan jadi toksik pula. Jadi itu adalah satu keadaan yang baik. Cuma janganlah lama-lama. Di tempat kerja pun kita ada sokongan daripada bosses, daripada counselors, you ada daripada HR. So bagus buat begitu, tapi jangan terlalu lama. Always carikan solusi. Okey, bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Lama-lama takut sunyi pula. Sebenarnya kita cuba juga untuk menjawab kita menjawab soalan daripada rakan kita di FB lah, iaitu Kecik Abdul ni. Dia kata nak tanya, perlu kita jauhkan diri kalau stres kat tempat kerja. Buat seketika untuk kita mengawal, dan telah pun dijawab oleh doktor sebentar saja tadi. Okey, baik. Topik kita ni, gangguan emosi membawa padah. Jadi daripada sekecil-kecil padah sehingga yang paling teruk, mungkin doktor boleh jelaskan juga kepada para penonton apa yang kemungkinan boleh berlaku daripada gangguan emosi yang tidak terkawal. Okey, itu sebabnya saya kata gangguan emosi bila kita dah dapat kenal pasti. Sebenarnya bermula mungkin daripada pemikiran kita. Sebab kita bermula dari pemikiran, dia yang menghasilkan perasaan. Tapi bila kita tak reti lagi, dan manusia fitrah akan berasa dan sedih itu berpanjangan. Jadi kita kena take control, take charge. Sebabnya yang kita risaukan sekiranya tidak dibendung, dia memang akan memberikan kesan. You mula tak cukup tidur, Fatin tak cukup tidur, apa jadi?
Letih doktor. Dia letih, migraine, marah, produktiviti pun kurang, lemah, lesu. Dan dia akan mengganggu bukan saja di tempat kerja, dengan persahabatan, dengan orang lain. Pasangan, dengan anak, balik-balik jekah ke anak. So that is not advisable. So saranan saya ialah yang kita risaukan, dia akan berlarutan. Dan stres ini, dia bukanlah sesuatu punca untuk menjadi depresi. Tidak, sebab dia mungkin ada gangguan yang lain, mungkin daripada orang kata biologinya sendiri. Tetapi sekiranya tidak dibendung daripada anak-anak, dia boleh memberi kesan dan impak besar sehingga kita dah berusia pun, sehingga 60-70 tahun. Sekiranya unfinished business itu tidak diselesaikan. Jadi kita kena finishkan isu itu. Bersemuka, bercakap. Dan kadang-kadang soalan dia ialah kalau kita cakap pun dia tidak memberikan apa-apa makna pun, because dia tak dapat diselesaikan. Tapi saranan saya selalunya ialah kita perlu mencari pakar, dan perlu, yang kita risaukan bila kita mula untuk menyakitkan diri, mencederakan diri sendiri, self-harm. Dan lebih daripada itu yang kita risaukan, dan bila kepada orang lain dan juga satu lagi, bila dia kata hidup kat dunia pun dah tak ada makna. Itu kami selalu kita dengar. Kalau keluar ni dah tak ada, itu kita risaukan. Jadi dia boleh memberikan kesan. Jadi kat rumah sebenarnya kalau kita nak lihat bagaimana kesan kepada anak-anak, pasangan kita ataupun rakan-rakan di tempat kerja, walaupun mereka cuba untuk menyorokkan kesedihan, kalau you dah memang kenal seorang sahabat tu, you boleh kenal pasti. Kalau dia terlalu gembira, sebab dia memang seorang fun to be with, tapi kalau dia terlalu gembira, boleh je tanya khabar. Are you okay? Oh, kalau terlalu gembira pun masalah juga. Adalah Fatin selalu tanya saya terlalu gembira. Saya ada masalah ke? Tiba-tiba saya macam, wow, terlalu cakna. Sebab kadang kita tak tahu kan, bila kita dengar banyak kes kan, bila dia kata kes-kes yang mencederakan diri, tapi kita tak nampak pun. Itu ke psikologi make-up tadi, doktor? Itu sebenarnya ialah kesan yang mereka simpan terlalu lama. Psychological make-up ni kesihatan mental kita. Okey, saya kira sebenarnya kita sebagai orang sekeliling, sekurang-kurangnya semudah-mudahnya ialah apabila kita melihat satu perubahan, tanya, awak okey ke? Apa khabar hari ini? Dan mungkin ada apa-apa saya boleh bantu. Dan kemudian sebab itu juga kita disarankan sentiasa untuk bersangka baik dan juga berfikiran positif dalam sesuatu perkara. Betul. Dan satu lagi, kalau mungkin kita tak boleh nak selesaikan masalah seseorang tu, kita cuba untuk menenangkan individu tersebut. Baik, saya kira itu rumusan yang cukup baik lagi daripada Dr. Azmawati Muhammad Noor, selaku Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Terima kasih. Dan diharapkan kita dapat menguruskan emosi kita dengan baik.